Okey, untuk bahagian C. Bahagian C mengandungi 6 soalan. Jawab semua soalan. Okey, jawapan hendaklah ditulis dengan jelas dalam ruang yang disediakan dalam kertas soalan. Okey, untuk soalan 26, raja di bawah menunjukkan peta Pulau Misteri. Sekumpulan lanun mendapat tahu terdapat harta karun yang tertanam di dalam kawasan pulau tersebut sejak 200 tahun yang lalu. Okey, sampai ke situ kita belum lagi menjumpai apa-apa kata kunci. Okay, kita baca seterusnya. Antara petunjuk yang diterima bagi kedudukan harta karun tersebut ialah jaraknya sentiasa sama di antara pulau dengan gunung serta jaraknya sentiasa 2.2 km dari kampung terlarang. Okey, dekat situ ada kata kunci. Okey, kita tengok semula. Antara petunjuk yang diterima adalah kedudukan harta karun tersebut ialah jaraknya sentiasa sama. Okey, jaraknya sentiasa sama di antara pulau dengan gunung. Jarak sentiasa sama di antara pulau dan gunung serta jaraknya sentiasa 2.2 km dari kampung terlarang. 2.2 km dari kampung terlarang. Okey, itu adalah kata kunci setakat ini. Okey, seterusnya skala yang digunakan adalah 1 cm bersamaan dengan 1 km. 1 cm bersamaan dengan 1 km. Makanya 2.2 km itu ialah 2.2 cm. Okey, teruskan membaca soalan ini. Berdasarkan petunjuk yang diterima, berapakah bilangan lokasi yang mungkin bagi harta karun tersebut? Berapakah bilangan lokasi yang mungkin bagi harta karun tersebut? Okey, mari kita tengok soalan gambar raja dia. Baik, dekat sini B, ada tanda B dekat situ, gunung, mountain. Okey, C, bandar, city. A adalah pulau. D adalah kampung terlarang, forbidden village. Dan ini adalah kedudukan lanun. Okey. Sekarang, apabila hendak menjawab soalan ini, tengok semula kata kunci yang telah pun digariskan oleh anda. Okey, jaraknya sentiasa sama di antara pulau dan gunung. Okey, sekarang kita tengok mana pulau. Okey, pulau di sini A, gunung di B. Okey, jaraknya sentiasa sama. Maksudnya, kita kena buat pembahagi dua sama serenjang di antara A dengan B. Sentiasa sama, 2 titik kan? Okey, apa yang diperlukan adalah anda perlukan jangka lukis. Okey, ini adalah titik A. Kita mesti cari pembahagi dua sama. Okey, maksudnya dia lebih daripada separuh. Lepas tu kita buka. Kita buka jangka lukis dan kita buat satu lengkuk. Okey, itu yang pertama. Jangan ubah kedudukan ini. Pergi dekat titik B. Lepas tu buat lagi satu lengkuk. Alright. So, perhatikan dia begini. Okey, seterusnya apa yang kita perlu buat adalah kita perlu sambung dua bahagian inilah. Okey, dua bahagian ini kita perlu sambung. Ada nampak tu? Guna pembaris sambung. Okey, maka ini yang anda bina ini adalah jarak yang sentiasa sama di antara pulau dan gunung. Maka ini adalah lokus yang pertama. Lokus yang pertama. Alright. Okey, seterusnya sudah selesai. Dengan pulau dan gunung serta jaraknya sentiasa 2.2 cm daripada forbidden village, daripada kampung terlarang.
Okey, mana dia kampung terlarang? Ini. Okey, kampung terlarang ini, lepas tu dia sentiasa 2.2 cm. 2.2 km, maksudnya 2.2 cm. Okey, cari pembaris. Okey, lepas tu buka. Cucukkan satu garisan itu dekat yang ni. Letak dekat 2.2. Okey, ini adalah 2 cm. Kita dekat 2 cm. 2.1, 2.2. Maka dekat sini kan. Okey, letak kat situ. Yang satu lagi pensel gerakkan sehingga dia kat sifar. Okey, tengok betul-betul. Satu dekat sesungut 2.2, satu lagi dekat sifar. Lepas tu letakkan dekat kampung terlarang tersebut. Dekat D kan. Okey, lepas tu kita buatlah bulatan. Okey, jap. Buat bulatan itu gerakkan kertas lah. Okey, yang ini cikgu terpaksa gerak kertas. Dan nanti tengok hasil dia. Okey, jadi ini adalah bulatan yang terhasil. Okey. Jadi kalau begini, okey, ini adalah lokus yang kedua. Lokus yang kedua. Betul? Okey, sekarang dia tanya, dia baca semula soalan. Antara petunjuk yang diterima bagi kedudukan harta tersebut adalah jaraknya sentiasa sama di antara pulau dengan gunung dan jaraknya sentiasa 2.2 cm daripada kawasan terlarang. Okey, kita dah buat dua lokus. Okey, ini lokus yang pertama. Ini lokus yang kedua. Jadi, kita nak cari di manakah kedudukan harta karun tersebut. Okey, nampak tak ada pertembungan kan? Okey, kalau begini, kita boleh sambungkan lokus yang ini. Okey, pastikan dia betul-betul tegak. Okey, dan sambungkan ke tempat tadi. Menggunakan satu. Okey, sambungkan. Okey, akan dapat sebegitu. Maka di manakah kedudukan harta karun tersebut? Ini yang pertama. Ini adalah kawasan yang kedua. Maka ada dua kawasan. Di mana berlaku pertindihan di antara lokus pertama tadi. Lokus yang tengah-tengah tadi. Dengan lokus bulatan. Alright? Okey. Jadi untuk A, berdasarkan petunjuk yang diterima, berapakah bilangan lokasi yang mungkin bagi harta karun tersebut? Jadi berdasarkan gambar rajah tersebut, di pertindihan di antara lokus yang pertama dengan lokus yang kedua adalah 2. Maka jawapan untuk soalan A adalah 2 lokasi. 2 lokasi. Okey. Okey, seterusnya. Untuk 26B, jika anda salah seorang lanun, lokasi yang manakah anda tuju terlebih dahulu? Berikan justifikasi anda. Kenapa anda memilih untuk pergi kawasan itu? Okey, ada dua kan? Ini adalah potensi A. Tak nak A lah. Kita pakai lokasi 1. Okey, lokasi 1 dan ini adalah lokasi kedua. Okey, jika saya adalah lanun, saya pasti akan pergi ke lokasi yang kedua terlebih dahulu kan? Kenapa saya pergi ke lokasi kedua? Kerana lokasi kedua itu lebih dekat dengan kedudukan kapal kita sekarang. Okey, begitu. Jadi, lokasi 2. Okey, kerana lokasi 2 berada berdekatan dengan kedudukan kapal lanun
terkini. Okey, begitulah lebih kurang. Okey. Okey, jadi itu adalah untuk 26A dan 26B. Alright. Okey. Jadi untuk penentuan markah tadi, kan untuk yang pertama tu ada dia kata 4 markah. Jadi yang ini dapat melukis, membina lokus 1 markah. Lokus 1 markah. Okey, K1. Dapat membina lokus 2, K2 2 markah. K2. K yang pertama tapi yang kedua. Lepas tu lokasi dia, penandaan 2 lokasi itu 1 markah. Okey. K1. Lepas tu penyataan ini adalah N1. Jadi ada 4 markah dekat situ. Okey, jadi untuk yang ini, lokasi 2 itu, perkataan lokasi 2 itu 1 markah. P1. Okey, dan yang ini adalah P1. Another P1 sebab dia 2 markah. Okey, bye.